Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 3 hari bulan 9 2022, kita dapat bersama dalam majlis ilmu, majlis yang mulia, kerana kita akan bincang tentang Al-Quranul Karim. Sebagaimana kata orang, mulianya sesuatu perkara itu apabila dia berkait dengan yang mulia. Mulianya satu benda apabila dia berkait dengan yang mulia. Makna mulianya mulianya majlis kita ini apabila majlis itu sendiri membincangkan tentang Allah, membincangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak jadi orang mulia, sebagaimana dikatakan, semua yang berkait dengan Al-Quran akan dapat kemuliaan daripada Allah Azza wa Jalla. Semua yang berkait dengan Quran mulia. Di mana Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran itulah bulan Ramadan. Maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Yang bawa turun Al-Quran itu malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril lah malaikat yang ketua, malaikat yang paling mulia. Dan diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah lah ketua bagi segala Rasul yang paling mulia. Kita juga bila kita nak mulia, kita naklah menjadi ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuhu, yang disebut dengan nama ahlullahi wa khassatuh. Mana orang yang istimewa dari sisi Allah Ta'ala, iaitulah orang yang ahlul Quran. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang ahlul Quran, kita nak jadi orang yang mulia, kita jadi ahlul Quran. Apa dia maksud ahlul Quran? Adakah kita masuk dalam kelab Quran? Setengah orang ni kata, oh saya ni ahli kelab mengaji Quran. Itu kelab mengaji. Kelab ahli Quran maknanya orang yang faham Al-Quran, orang yang baca Quran dan orang yang beramal dengan Quran, itu dia panggil ahlullahi wa khassatuhu. Baik para pelajar sekalian, tajuk yang kita akan sambung pada perbincangan kita ini di bawah tajuk hakaza ashu ma'al Quran. Hakaza ashu ma'al Quran, demikianlah mereka hidup bersama dengan Quran. Siapa dia? Nabi SAW diikuti oleh para sahabat dan diikuti oleh para ulama kita yang lain, bagaimana mereka hidup dengan Al-Quran. Maka tajuk kita ini kisah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam was salafus salih fit tadabbur. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang salafus salih. Salafus salih itu di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertadabbur. Kita ambil Nabi dengan sahabat. Nanti kita sambung pula Nabi dengan orang lain pula, dengan tabi'in, dengan lain-lain orang. Insya-Allah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tajuk kita Iqra' alaika, aqra'u alaika wa alaika unzil. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta para sahabat dia tolong baca Quran kepada dia. Kisah ini diriwayat oleh seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya. Ibnu Mas'ud, coba kamu baca Quran pada aku. Baca Quran. Qultu, Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Saya nak baca Quran kepada Nabi.
Sedangkan Quran itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Nabi kata, "Ya, baca." "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Karena aku suka dengar orang lain baca. Jadi aku suka dengar orang lain baca, aku nak dengar. Kita ni kadang-kadang suka juga dengar tak? Kita buka kaset ke, kita dengar orang baca Quran, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Nabi SAW pun dia nak orang lain baca kat dia. Dia nak dengar. Kata Ibn Mas'ud, "Faqara'tu suratan Nisa." Aku membaca surah An-Nisa. Hatta ataitu ila hadhil ayah, sehingga sampai kepada ayat 41. Ni para pelajar tanda. Sehingga sampai kepada ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana apabila kami bawakan kami bawa min kulli ummatin bisyahid, setiap umat itu ada saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami bawa engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang ini menjadi saksi. Tiba-tiba bila sampai ayat ini, ayat 41 surah An-Nisa, tiba-tiba Ibnu Mas'ud kata, "Sami'tu," aku dengar Nabi kata, "Hasbukal an, hasbukal an." Cukup sekarang, cukup. Fa idza ainahu tazrifan. Aku paling tengok ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mata dia sudah mengalir. Nabi kita menangis. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Maka di situ kata di para ulama tadabbur, dia kata ini menunjukkan kepentingannya kita baca Quran, kita faham sehingga kita boleh merasai, menjiwai, kita boleh menangis apabila kita dengar Quran kerana tersentuh, terkesan dengan isi kandungan Al-Quran yang telah disebut, yang telah dibaca oleh sama saja pembaca. Sama ada kita baca sendiri, seperti ayat yang kita akan datang ni, Nabi baca sendiri. Yang ni Rasulullah SAW dengar daripada sahabat yang baca Quran. Cuma dalam hadis ini, ulama tafsir, ulama tadabbur kata, cara kita berinteraksi dengan Quran, bila kita nak suruh orang berhenti, kita tak kata boh, cukup, lah kita kata hasbuka, hasbuk. Itu biasanya orang-orang Arab ni, guru-guru Quran kita, bila kita baca Quran tamat untuk kita, dia kata hasbuk, cukup. Kita sini, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Cerita sadaqallahul azim ni saya waktu pergi ke China tu panjang dah. Mungkin ada sebahagian daripada kita sudah dengar pun cerita sadaqallahul azim. Baiklah. Hadzal hadis ini menunjukkan Nabi SAW telah memberikan kepada kita satu gambaran yang akmal, yang sempurna, yang terbaik, lita'assuri bil Quran. Iaitulah bagaimana kita nak ambil kesan daripada Quran itu. Iaitu apabila kita dengar Quran dengan cara dia, bil qalbi wal fikri wal jawarih. Kita dengar dengan otak kita, dengar dengan hati kita, dan kita dengar dengan anggota kita, maka ketika itu kita akan dapat kesan daripada Al-Quran itu, dan sekaligus dia akan memberi kesan dalam jiwa kita. Bila jiwa terkesan, matanya akan mengalir air mata sebagaimana yang telah berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lain. Tamat satu kisah. Cerita lain pula, tajuk dia Allahumma ummati ummati. Ya Allah, jagalah umat aku. Ya Allah, jagalah umatku. Hadis an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Satu hari Nabi kita baca, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaul Allah ta'ala azza wa jalla. Nabi kita baca firman Allah Taala dalam surah Ibrahim. Nah, ini tanda ni. Para pelajar kita ni di antara kelebihan dia suka tanda. Surah Ibrahim ayat 36. Surah Ibrahim ayat 36. Nabi baca, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, wahai Tuhanku, ramai dari kalangan manusia ni yang telah menyesatkan orang lain. Dia kacau orang. Jadi orang ni telah kacau orang lain.
faman tabi'ani fa innahu minni, siapa dia ikut aku, ikut ajaran aku, maka itulah umat aku. Waman asani, tengok bagaimana Ibrahim ni seorang nabi yang sangat lembut hati dia. Bila dia kata waman asani fa innaka ghafurur rahim, waman asani, siapa yang engkar perintah aku, siapa tak ikut ajaran aku, fa innaka ghafurur rahim, maka sungguhnya engkau pengampun lagi maha mengasihani. Bila Nabi kita baca ayat ni, Allahu Akbar, apa dia kesan dia? Dia tengok Ibrahim ni seorang Nabi yang sangat lembut hati dia. Ibrahim ni seorang Nabi yang sangat lembut dia punya hati. Maka dia tak minta binasa umat dia. Tak. Dia kata, waman asani fa ahlikum. La. Siapa deraka pada aku maka binasakan dia. Nabi Ibrahim tak kata, fa innaka ghafur, engkau maha pengampun, ya Allah. Kemudian Nabi baca pula cerita Nabi Isa AS dalam ayat surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 118. Surah Al-Ma'idah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, sekiranya engkau seksa mereka, siapa dia mereka? Hamba-hamba empat ni, hamba-hambamu yang derhaka ni. Fa innahum ibaduk, mereka itu hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau maafkan hambamu itu, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau al-aziz. Apa makna al-aziz? Yang gagah perkasa. Maknanya kalau kamu maaf pun engkau memang gagah perkasa, tidak mengurangkan kedudukanmu ya Allah. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Surah ini surah Al-Ma'idah ayat 118. Bila Nabi selesai daripada baca ni, apa Nabi buat? Farafa'a yadaihi, Nabi kita angkat tangan berdoa. Allahumma ummati ummati. Ya Allah, jagalah umatku. Ya Allah, jagalah umatku. Wa baka, dan Nabi kita menangis. Bila Rasulullah SAW menangis, mengenangkan umat dia, kitalah umat dia ni. Faqala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, izhab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka a'lam. Wahai Jibril, pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menangis itu, pergi. Dan engkau sudah, Allah Ta'ala sangat mengetahui apa yang telah berlaku. Tapi Allah nak suruh Jibril dan malaikat tahu. Fasalhu ma yubkik. Pergi tanya Nabi SAW, kenapa engkau menangis? Fa'atahu Jibril AS fasa'alahu. Nabi pergi tanya, Jibril pun pergi tanya Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka Nabi kata, ummati. Tangisan aku ni mengenangkan dua Nabi. Ibrahim minta Allah Ta'ala ampunkan umat dia. Isa juga minta Allah Ta'ala ampunkan umat dia. Bagaimana aku dengan umat aku? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka Jibril laporkan kepada Allah Azza wa Jalla, wa huwa alam, Allah Ta'ala sudah tahu, tapi Jibril bagi laporan untuk diketahui oleh makhluk-makhluk yang lain. Faqala Allah Azza wa Jalla, ya Jibril, izhab ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jibril, turun balik ke bumi, pergi jumpa Muhammad. Faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu. Kami akan beri keredaan kepadamu, kepada umatmu, dan kami tidak akan menyusahkan kau. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Jadi kita kata alhamdulillah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita sampai peringkat dia menangis kerana kita. Adapun hadis ummati yang juga dibawa oleh sebahagian penceramah di pentah-pentah penceramah, dia kata Nabi dekat nak wafat, dia panggil ummati, itu hadis tidak sahih. Lebih-lebih lagi yang mengaitkan Nabi ketika itu dia kata berada di pangkuan Fatimah, kita kata tidak. Karena hadis yang sahih, ketika saat Nabi SAW nak wafat, Nabi kita berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha.
Biasalah geng-geng Syiah ni, dia tak akan sebut nama Aisyah. Dia akan sebut nama Fatimah, Ali. Kemudian dia akan pergi pada anak cucu dia lah Hasan, Hussein. Dia tak akan panggil Fatimah, tak akan panggil Aisyah kecuali dengan panggilan gelaran yang buruk dan juga dengan kata-kata yang keji. Itulah mulut mereka jahat. Sepatutnya orang-orang seperti itu luqima bil hajari, dilontar dengan batu ke dalam mulut, bukannya kita dengar dia bercakap. Jadi jelas hadis ummati ini sahih, tapi dalam peristiwa Nabi kita sallallahu tadabbur wa ta'assur bil Quran bukan ketika Nabi kita nak wafat. Baik, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia baca Quran? An Mutarrif bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir raha minal buka. Ra'aitu, dia kata aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Nabi salat. Wa fi sadrihi, terdengar dalam dada dia tu azizun, bunyi suara getaran sebagaimana bunyi kisaran tu. Mana bunyi suara. Terdengar suara dia. Itu hadis ini riwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Itulah suasana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila baca Quran. Suatu peristiwa lain, Sayyidina Abu Bakar dia tengok Nabi dah berubah. Nabi kita beruban, naik uban dia. Macam kita dah bila tengok uban ni kena tanya juga kenapa beruban tu. Nah, mesti ada sebab. Qala Abu Bakrin, Nabi Abu Bakar ni sangat sayang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tengok satu peristiwa yang pelik, satu benda yang ajaib, dia akan tanya, ya Rasulullah, qad shibta, Rasulullah telah beruban. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Dia kata yang menyebabkan aku uban ni kerana turunnya surah Hud. Surah yang pendek-pendek tu belakang tu. Surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat, sebab cerita-cerita ni banyak berkait dengan hari akhirat, hari kiamat. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi wa sahahahu Syekh Muhammad rahimahullahu taala dalam Sahih At-Tirmizi. Jadi itu dua. Kata di Abdullah bin Urwah ibnu Zubair. Abdullah bin Urwah ibnu Zubair. Az-Zubair, Urwah ni cucu Abu Bakar. Abdullah cici daripada Sayyidina Abu Bakar. Sebab Urwah tu anak kepada Asma, anak kepada Asma binti Abi Bakar. Dia kata qultu li jaddati. Abdullah kata aku tanya nenek saya. Siapa dia nenek dia? Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Kaifa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'ul Quran? Bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi apabila mereka mendengar Quran? Bagaimana keadaan mereka? Qalat tadma'a ayunuhum, mengalir air mata mereka. Wa taksha'iru juluduhum, kulit mereka ini kata orang naik seriau, naik bulu roma. Ni naik bulu roma ni nak terjemah apa kok bahasa Melayu ni? Meremang. Orang Kelantan kata naik bulu roma, meremang bulu roma. Maknanya terkesan dia tu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam sifatkan mereka dalam Al-Quran. Di antaranya para pelajar tanda dalam contohnya dalam suratul Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu salah satu daripada ayat, mana ayat-ayat Al-Quran yang menyebut tentang tasyairu, akan gementar hati dan juga kulit orang-orang yang beriman kepada Allah, kesan dia daripada Al-Quranul Karim. Itulah gaya sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka baca Al-Quran. Dalam kisah peristiwa yang menyayatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dan juga Aisyah serta
orang Islam yang berada pada zaman itu, iaitulah selepas peristiwa peperangan Bani Al-Mustalik. Peperangan Bani Al-Mustalik. Dalam perjalanan pulang, berlaku satu peristiwa, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung dia, hilang. Jadi bila timbul masa tu, Aisyah ni tertinggal kenderaan, kerana duk cari barang dia tadi. Bila dia datang, unta dah berangkat pergi. Unta dia pun, driver dia angkat pergi. Sebab Aisyah ni kecil tubuh dia, unta tak terasa dia punya, tak ada tuan atas tu, pakai pergi. Bila pergi, munafikin yang ada dalam kumpulan itu telah mengambil peluang untuk buat viralkan satu tajuk bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perkara yang tidak baik. Dia buat benda yang tak comel, kata orang. Buat benda tak molek. Bila buat benda yang tak baik, maka timbul salah seorang daripada orang Islam, anak angkat Sayyidina Abu Bakar, yang dia jaga kawan ni, Mistah nama dia, Mistah bin Asasa. Dia ni terpengaruh dengan diayah munafikin. Dia pergi join sama. Ini kita bimbang sekarang ni. Kadang-kadang kita ni suka bila kawan-kawan kita buat satu grup, buat apa ni, nak hentam orang, kita masuk juga. Hati-hati. Wa kanat ummuhu, mak kepada Mistah ni anak makcik Abu Bakar. Siapa dia jadi? Siapa? Sepupu lah. Sepupu. Jadi bahasa Arab dia tak ada al-sepupu, tidak ada. Bahasa Arab tak ada al-sepupu. Yang dia adanya anak makcik dia. Anak makcik. Jadi ada mak saudara dia. Jadi sepupu. Ini kelebihan bahasa Arab. Dia tak boleh nak, ada benda istilah dia tak boleh royak. Sepupu, berapa lagi tak boleh royak? Yang tak ada kalimah. Gitulah sepupu. Baik. Wa kana Mistah rajulan faqiran. Mistah ni seorang yang fakir, miskin dia. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yunfiq, mana bagi nafkah pada dia, bagi belanja dia. Tiba-tiba dia pergi masuk join dalam kumpulan munafikin yang menuduh Aisyah. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana remuknya, sedihnya hati Abu Bakar, anak budak yang dia tanggung, orang yang dapat apa ni, pembiayaan kehidupan dia, nafkah daripada Abu Bakar, tiba-tiba engkau pergi join kumpulan munafikin, tuduh anak aku. Kalau kita pun mesti kita ambil tindakan lebih daripada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bila dia dengar macam ni, dia kata dia tak akan beri lagi bajet bantuan kepada Mistah. Engkau cari sendirilah. Nak makan pergi cari. Allahu Akbar. Memang munasabah. Mapak mana tak sayang anak. Tuduhan pula jahat. Yang anak pula bukan biasa-biasa. Isteri Nabi. Yang Allah Ta'ala kahwinkan, pilih dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Kemudian turun ayat Bara'at Aisyah radhiyallahu anha. Ayatnya melepaskan Aisyah. Aisyah tidak bersalah dan tuduhan itu salah, jahat. Maka Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wallahi demi Allah, la unfiq ala Mistah. Aku tak akan beri lagi nafkah kepada Mistah. Dia nakal ni, masuk dalam setelah dia kata tak baik kepada Aisyah. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran, tulis dalam surah An-Nur, ayat 22, Allah kata apa? وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Janganlah orang yang punya kelebihan, orang yang ada harta, ada keluasan rezeki, kan? Wala ya'tali, jangan bersumpah tak mau beri bantuan kepada orang-orang yang miskin, kaum keluarga, anak sepupu dia, dan orang muhajirin. Jangan bersumpah. Allah kata wal ya'fu wal yasfu, maafkan dia, jangan ambil kes dengan dia. Kemudian akhir ayat Tuhan kata, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, bukankah kamu suka Allah Ta'ala ampunkan kamu, wallahu ghafurur rahim. Tanda ini surah An-Nur ayat 22. Bila Sayyidina Abu Bakar dengar Allah kata ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum, nakkah tidak Allah Taala ampunkan kamu? Abu Bakar dengar ayat ni, terus dia jawab, bala, nak. Allahu akbar. Abu Bakar terus bagi respon, bala, nak, dia kata. Wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li. Aku nak sangat Allah Taala ampunkan dosa aku.
Maka dia pun istihar balik faraj ila Mistah an-nafaqah. Awak kata tak apalah Mistah, mari semula, mari ambil nafkah, ambil balik belanja kamu. Walaupun apa yang dibuat oleh Abu Bakar kepada anak dia radhiyallahu anha, kepada Aisyah, tapi dengan turun ayat Quran ni, bagaimana Sayyidina Abu Bakar boleh memaafkan orang yang begitu, ialah kita kata terjebak dengan perangkap munafikin, menghina ataupun menghentam anak ni sendiri. Sayyidina Abu Bakar boleh maafkan. Ini sebab apa? Sebab Allah bagi offer, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Nak ke tidak Allah Ta'ala ampun? Abu Bakar kata bala, sudah pasti nak. Ini contoh sahabat terkesan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Kita ambil lagi satu dua contoh yang menarik. Cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abi Mulaikah. Abu Mulaikah. Jarang orang Melayu kita nama Mulaikah ni. Nah, orang kita ya ada. Mulaikah. Abi Mulaikah. Dia kata, sahibtu, aku telah menemani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minal Madinah ila Makkah. Dalam perjalanan daripada Madinah nak balik ke Mekah. Wa kana yusalli rak'ataini. Dia solat 2 rakaat. Fa iza nazala qama syatral lail. Kemudian apabila turun di satu tempat, dia solat setengah malam. Yurattilul Quran harfan. Dia baca Quran harfan mana tidak laju. Baca satu kalimah, satu huruf. Baca dengan perlahan. Itu dipanggil qira'atut tadabbur. Baca dengan cara tadabbur Al-Quran. Wa yukthir fi dhalika minan nasyiji wan nahib. Bahasa Arab. Tapi waktu dia duk baca Quran tu banyak sangat dia menangis. Dia sebab di antara ayat yang dia baca, tuan-tuan tanda ayat ini memang ayat menyentuh perasaan, iaitulah surah Qaf. Ayat dalam surah Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Waja'at sakratul maut bil haqq. Datang sakratul maut, kesakitan nak mati itu dengan benar, tak ada siapa boleh engkar. Datangnya sakratul maut itu dengan benar, mari sungguh. Setiap orang akan merasai kullu nafsin za'iqatul maut. Zalika ma kunta minhu tahid. Itulah saat yang kamu nak lari. Nak lari ke mana? Kita tak akan boleh lari daripada mati, kan? Walaupun tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau kamu lari pun dia akan datang. Sebagaimana kita baca dalam surah Al-Jumu'ah, maknanya mati itu akan mari. Jadi surah Qaf ni, sebagaimana yang telah kita baru je tadabbur surah Qaf dalam minggu lepas. Sekarang ni kita sudah masuk dalam surah Az-Zariyat. Dan dalam surah Qaf ini, surah Qaf yang Nabi SAW baca dalam khutbah dia pada hari Jumaat. Jadi kita pun elok sangatlah, comel benarlah kalau kita boleh tadabbur surah Qaf ini. Dia panggil surah yang menyentuh perasaan kita, yang Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam suka baca surah ini sebab dia ada kaitan dengan kematian dan kiamat. Jadi Ibnu Abbas bila baca ayat ini, dia di antara tangisan dengan sebab waktu baca ayat ini. Surah Qaf ayat 19. Allahu Akbar. Wa ada riwayat lain daripada Syuaib bin Dirham, qala kana fi hadzal makan. Kana fi hadzal makan. Dia tunjuk di muka. Dia kata wa auma ila majrad dumu. Dia tunjuk di tempat laluan air mata. Air mata kita mengalirkan di sini, air mata ini. Yakni khaddai Ibnu Abbas. Dua-dua pipi Ibnu Abbas, kiri kanan dia ni ada apa? Ada tali bekas laluan air mata. Allahu Akbar. Mana berbekas di muka dia, kesan daripada tangisan dia yang begitu banyak pada waktu tadabbur Quran. Maka ada jalur di muka dia, radhiyallahu ta'ala an Ibni Abbasin wa an jami'i sahabati wa an jami'i ashabil Quran. Allahumma ja'alna min ashabil Quran ya rabbal alamin. Itu apa ni? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni menasabahlah logik sangat. Sebab apa? Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini dia panggil habrul ummah wa turjumanul Quran. Dia ni ulama umat ini dan seorang yang pakar dalam bidang tafsir Quran. Sebab apa?
hasil daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Nabi kata, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia ni kepahaman, faqih dalam agama, dan ajarkan dia ilmu tafsirul Quran. Maka kita mengatakan Syekhul Mufassirin, ketua bagi segala ulama tafsir daripada kalangan salaf sampai ke bila-bila, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ada kawan-kawan kita, dia kata Ibnu Abbas ni bertaraf profesor. Kita kata la, tidak. Profesor tu juzuk tu ya dia pandainya. Dia kaji satu tajuk, boleh doktor, boleh PhD, kemudian kaji sikit lagi boleh profesor. Ibnu Abbas ni awal Quran binal alif lam mim, daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas, dalam ilmu yang Allah Taala buka kepada dia, itu yang dikatakan habrul ummah wa turjumanul Quran. Baik, kita cuba dengar seorang dua lagi sahabat sementara kita masuknya waktu duha kita ni, insya-Allah. Kana Umar radhiyallahu anhu waqafan 'inda kitabillah. Kana Umar adalah Sayyidina Umar ni waqafan, mana orang yang sangat break dia. Bila jumpa ayat Quran yang menyebut tentang mana-mana hukum, break, maknanya tak akan berganjak. Tak akan lebih daripada Al-Quran itu. Itu gaya sahabat. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tadi cerita, orang lain cerita Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas cerita tentang Umar. Begitulah para sahabat, dia tidak ada dendam, tidak ada hasad, dia boleh riwayat sama-sama dia. Kita hari ini sukar. Walaupun kita ambil pandangan itu, ambil maklumat itu daripada orang yang kita ambil, ustaz kita ke, sahabat kita ke, jarang kita nak quotekan nama orang tu kepada orang lain. Seolah-olah macam apa yang kita cakap ini yang kita punya pandangan. Nah, itu dia panggil mungkin hasad ataupun malu nak mengaku. Ni ada satu cerita ni. Cerita selingan ni. Cerita Ibn Abbas ni sedap lagi, tapi orang panggil selingan. Ada orang ni dia WhatsApp, dia kata, Abu Anas, ya, kata, boleh tak saya nak ambil ucapan kata-kata Abu Anas ke, ucapan apa yang kita tulis dekat Facebook ke? Oh, kata silakan. Apa yang saya sebarkan dalam YouTube ke, dalam tulisan, itu kita wakafkan untuk disebarkan ilmu. Tapi ada sedap cerita tapi ni. Tapi dia kata saya tak nak quote nama ustaz. Saya kata ini satu cerita lain. Kita kata kita dengan kawan ni, janganlah kita buat kawan kita macam penyu. Macam mana penyu? Telur kita ambil, tuan dia campak dia balik dalam laut. Itu perangai, dia panggil perangai penyu tu. Telur kita ambil, tapi tuan dia mana? Campak semua dalam laut. Allahu Akbar. Jadi kita nak, bila kita ambil, kita quote. Sebagaimana kata di para ulama pendidikan, dia kata min barakatil ilmi, di antara keberkatan ilmu itu nisbatuhu ila qailihi. Kita kena sandarkan kepada siapa yang kita ambil. Kalau ambil orang ni, ambil orang ni. Jangan kata kita punya. Baik, dengar balik kita pada tajuk kita. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisn bin Huzaifah bin Badar. Uyainah bin Hisn ni dia mari berhenti di rumah sepupu dia, ibn akhihi, anak saudara dia. Fanazala ala ibn akhi, duduk di rumah anak saudara dia. Al-Hur bin Qais bin Hisn. Hur bin Qais bin Hisn. Dia ni Uyainah bin Hisn. Wa kana minan nafar allazi, Hur ni seorang yang rapat dengan Sayyidina Umar. Umar panggil dia. Wa kana al-qurra. Dia sini orang yang pandai baca Quran dan ahli majlis mesyuarat Umar. Kalau kita kat zaman kita ni, ahli esko pemerintah Sayyidina Umar. Jadi dia duduk. Jadi faqala Uyainah li ibni akhi. Uyainah bila mari rumah Hur, dia kata, ya ibn akhi, anak saudaraku, boleh ke tidak hal laka wajhun inda hadzal amir? Boleh ke tak mu bawa aku nak jumpa dengan amir? Dengan Amir Mukminin Umar. Aku nak jumpa dia. Jadi anak saudara dia ingat ke, nak pergi jumpa tu nak minta ilmu ke, nak minta sanad apa-apa. Dia pun minta izin nak bawa pak saudara. Boleh. Jadi faqala Ibn Abbas fasta'zana li Uyainah. Dia pergi minta izin dengan Uyainah, fa'azina lahu. Umar benarkan bawa pak saudara dia masuk. Falamma dakhala, sudah dengar cerita apa sudah berlaku. Kita pencemah ni.
Bila Uyainah ni kasar orangnya. Bila dia mari jumpa Sayyidina Umar, dia kata, "Ya Ibn Al-Khattab." Subhanallah. Amirul Mukminin kau panggil ya Ibn Al-Khattab, panggil anak Khattab. Wallahi ma tu'tina al-jazal wala tahkum baina bil adli. Subhanallah. Mu ni tak bagi dengan adil dan kamu juga tidak berhukum dengan adil. Subhan. Kali adalah projek dia minta tak dapat tu, mari marah lalu. Nah, kalau zaman kita ini demonstrasi dah tu. Nah, zaman WhatsApp ni hentam di Facebook. Faghadiba Umaru hatta hamma bi an yaqabi. Umar marah. Umar hampir-hampir nak ambil tindakan ke atas Uyainah ni. Faqala al-Hur, Hur ni bijak. Hur, orang rapat Sayyidina Umar, anak saudara kawan tu, dia kata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin." Ambil al-afwa, ambillah sifat maaf. Suruhlah orang buat yang baik dan jangan pedulikan orang jahil. Dia pun tunjuk kepada pak dara dia, wa hadza minal jahilin. Ni pak cik ni termasuk orang jahil yang tak boleh buat kira dengan dia. Allahu akbar. Umar tadi hamma nak ambil tindakan. Umar ni bukan main. Sekali dia bagi pihak penak kawan tu. Jadi kata di Ibnu Abbas, fa wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alaih. Umar tak lebih daripada kata-kata dia tadi ketika dia dengar daripada Hur baca ayat Quran, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'ari anil jahilin. Ketika itu Umar pun berhenti diam, senyap. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Umar ni sangat-sangat berhenti dia, sangat-sangat terkesan dia bila baca ayat Quran. Itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ingat tak cerita ini, cerita kita ambil sebagai penutup yang sangat memberi kesan kepada kita semua. Ingat ke tidak sewaktu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan bila sebut dia nama Nabi jangan lupa selawat. Kan? Kita selalu kempen, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sewaktu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar macam terkejut lah. Orang panggil trauma ke terkejut, tak boleh nak terima keadaan. Dia marah duduk depan rumah Nabi. Siapa kata Nabi wafat, aku pukul dia. Bila Sayyidina Abu Bakar datang, Abu Bakar waktu Nabi wafat berada di Sunh. Sunh ni dah atas dekat Masjid Quba sana, jauh. Dia balik mari, dia masuk di daerah Nabi, kan dia bebas masuk dalam rumah Aisyah, anak dia masuk. Dia tengok Nabi SAW sudah wafat. Sayyidina Abu Bakar buka muka Nabi. Abu Bakar kata, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Engkau ni baik waktu hidup atau waktu wafat. Abu Bakar keluar daripada rumah Nabi, duduk dekat pintu. Dia suruh Umar diam. Umar, jangan cakap. Dia baca ayat Quran, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa dia semua Muhammad sudah tidak ada. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Allah Taala tidak mati. Allah Taala hayyun. Kemudian dia baca ayat Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidak adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelum daripada dia rasul-rasul yang sudah ramai. Bukannya dia yang pertama mati. Rasul sudah ramai, beratus orang rasul sudah wafat. Kan? Beratus ribu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi Umar kata radhiyallahu anhu, bila aku dengar Abu Bakar baca ayat Quran ni ka'annaha al-ana nazalat ataupun unzilat, seolah-olah ayat ini baru turun sekarang, baru aku dengar. Ketika itu Umar tenang, dia pun berhenti menerima akur dengan suasana yang berlaku. Itulah contoh-contoh di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, yata'assaruna bil Quran. Mereka ini sangat terkesan dengan Al-Quranul Karim. Apabila dibacakan kepada mereka, mereka akan berhenti. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Insya-Allah buku yang ini, siapa dia ada buku ni menarik, PDF sudah ada. Tajuk dia Hakaza Ashu Ma'al Quran. Demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'i dan orang-orang yang saleh
kita ini dia akan pergi sampai ke zaman kita ni, zaman zaman mutaakhir ni, orang-orang yang terkesan dengan Quran. Sebab kita jangan kata sahabat yang terkesan dengan Quran, lah. Masih ramai lagi orang-orang yang soleh di zaman kita ini, bila baca Quran dia menangis. Kita kata Allahu Akbar, ya Allah jadikanlah kami semua ini orang-orang yang terkesan dengan Quran, orang yang beramal, memahami Quran dan beramal dengan Quran. Allah waj'alna min ahlil Quran hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.